Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah taufik daripada Allah. Kita berkumpul pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan majlis kita, diberikan ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Amin Allahumma amin. Kita sambung perbincangan tafsirul Quran pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-54. Masih lagi di dalam penceritaan tentang Bani Israel dan juga dakwah Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat-ayat yang sebelum kita telah membincangkan dan juga telah pun kita pelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Bani Israel dengan diberikan perkara-perkara yang bersifat keduniaan. Oleh kerana mereka itu adalah golongan yang lemah bila mana mendapat sesuatu perkara keduniaan. Dan memang itu pun yang dikehendaki oleh mereka dalam tawaran ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Yang diminta oleh mereka terlebih dahulu adalah apakah manfaat daripada iman tersebut di dunia. Tunjukkan dulu kat dunia. Baru nanti cerita ke akhirat dapat apa. Tak semacam para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga seperti mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanyakan bila mana untuk memasuki pada agama Islam, tak ditanya pun apa yang dapat daripada perkara-perkara keduniaan yang boleh nampak depan mata di dunia ni, apa mereka dapat. Tetapi Bani Israel yang mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam adalah perkara-perkara yang berbentuk keduniaan dan Allah bagi kepada mereka. Maka pemberian yang Allah berikan kepada mereka tadi itu bukan kerana pemberian atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pemberian tersebut adalah sebagai ujian kepada Bani Israel supaya pemberian tersebut menjadi hujah nanti ke atas mereka di hari akhirat, supaya mereka itu di hari akhirat akan dibalas dengan balasan yang berat di sisi Allah kerana bukan sahaja kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Musa, tapi tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Oleh yang demikian, pemberian yang Allah bagi kepada kita itu adalah bahagian daripada apa yang kita miliki yang akan dipersoalkan nanti di hari akhirat. Maka kepada Bani Israel Allah bagi banyak kepada mereka, supaya yang banyak diberi itu akan menjadi hujah kepada mereka, supaya nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang Allah berikan kepada Bani Israel sehinggalah kepada ayat yang ke-54, 53 kita bincang yang lepas. Kemudian pada ayat yang ke-54 firman Allah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaum,
innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu, yakni Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya kamu zalamtum anfusakum, telah menzalimi diri kamu, telah menganiaya diri kamu kerana kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sembahan, bittikhadhikumul ijla. Al-ijl adalah patung yang dijadikan sebagai sembahan. Kemudian apa yang sebagai balasan kepada mereka kerana menyembah berhala, Allah sebutkan dalam ayat ini, faqtulu anfusakum, maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah baik bagi kamu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Innahu inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, maka Allah adalah yang maha menerima taubatmu. Ada beberapa pengajaran yang boleh kita kongsikan daripada ayat ini. Pertama sekali ialah bila mana Nabi Musa alaihi salam mengajak kepada Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini cerita setelah daripada Bani Israel dibawa oleh Nabi Musa dengan menyeberangi laut, kemudian berpindah daripada Mesir ke semenanjung Sinai. Yang baru-baru ni kapal terbang Rusia crash tu kan, itu semenanjung Sinai. Nak pergi daripada semenanjung Mesir, nak pergi ke semenanjung Sinai, kalau sekarang dah ada jalan darat lah. Kalau dahulu dia mesti kena pakai kapal laut. Tapi Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel dengan membelah laut tersebut, Laut Merah tu. Ayat tu kita dah ceritakan pada ayat-ayat yang lepas. Kemudian bila mana mereka dah berpindah ke tempat yang baru, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka segala macam pemberian. Di situlah mereka tu diberikan awan ketika mana mereka berjalan, dipayungi oleh awan. Di situlah mereka diberikan segala bentuk permintaan yang mereka minta daripada Nabi Musa. Suruh Tuhan kamu bagi kami makan daripada tumbuh-tumbuhan, makan daripada yang keluar daripada bumi, yang datang daripada langit. Di situ juga mereka diberikan manna wa salwa. Dan di situ jugalah Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah untuk berkhalwah selama 40 hari, bertapa untuk mendapatkan kitab Taurah. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk diberikan wahyu, untuk diberikan kitab Taurat, ketika itu Nabi Musa berpesan kepada Bani Israel, sepanjang ketiadaan aku, janganlah kamu membuat suatu perkara yang ataupun yang tidak disukai oleh Allah. Ketika itu baru mereka menyembah patung tadi. Dikatakan patung tadi itu namanya adalah patung Samiri. Samiri adalah nama kepada salah seorang daripada pengikut Nabi Musa, yakni Bani Israel. Ketika ketiadaan Nabi Musa, selama 40 hari Nabi Musa tinggalkan Bani Israel supaya untuk pergi dapat wahyu daripada Allah. Ketika itu seorang yang bernama Samiri, dia membuat patung yang bentuknya macam sapi betina, bentuknya macam lembu. Kemudian dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai menguji kepada iman yang Bani Israel, patung Samiri yang dibuat oleh Samiri tadi tu boleh bercakap, boleh berjalan. Maka Bani Israel mereka sudah mula untuk menyembah kepada patung tadi dengan ajakan daripada Samiri tadi. Baru ditinggalkan 40 hari, sudah hilang arah Bani Israel. Maka mereka sudah mula untuk menyembah berhala. Sebaik Nabi Musa balik semula kepada mereka, maka bila mana Nabi Musa melihat akan apa yang dibuat oleh Bani Israel tadi, sebagai balasan kepada apa yang mereka buat, hukuman kepada dosa yang mereka buat, Allah sebut dalam ayat ini. Pertama sekali apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Fatubu ila barikum ya Musa. Suruh kepada Bani Israel, fatubu ila barikum. Taubatlah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Kemudian balasan kepada dosa yang mereka buat, faqtulu anfusakum. Dan bunuhlah diri kamu. Apa maksud bunuhlah diri kamu di sini? Para ahli tafsir berbeza pendapat ketika mereka menafsirkan ayat yang disebutkan hukuman kepada Bani Israel supaya membunuh diri.
sebahagian besar daripada ahli tafsir menyebutkan cara yang Allah Ta'ala suruh kepada Nabi Musa supaya sebagai cara untuk Bani Israel bertaubat ketika itu adalah dengan mereka disuruh untuk berbunuh-bunuhan di sesama mereka. Yakni daripada kalangan Bani Israel, sebahagian daripada kalangan mereka yang menyembah patung berhala tadi, maka Allah firmankan kepada Nabi Musa suruh diberikan pedang atau diberikan pedang pada setiap daripada kalangan mereka dan disuruh mereka berperang sesama mereka sebagai balasan daripada Allah untuk membersihkan dosa mereka, untuk diterima taubat mereka, disuruh untuk berbunuh-bunuhan. Mereka pun berbunuh-bunuhan dan siapa yang mati daripada kalangan mereka itu dikira diampunkan dosa mereka, dan yang tak mati daripada kalangan mereka setelah daripada doanya Nabi Musa turut juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Subhanallah, apa yang Allah Taala suruh kepada Bani Israel bila mana buat dosa, yakni dosa besar yang mereka buat adalah dengan membunuh diri. Ini adalah bahagian daripada perkara yang harus kita sedari, betapa banyaknya kemudahan dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya kepada umat-umat terdahulu daripada kita, perkara itu adalah diberatkan kepada mereka. Sebagai contoh adalah cara untuk bertaubat daripada dosa kepada Bani Israel, disuruh untuk mereka berperang sesama mereka. Tetapi kepada kita, cara untuk kita bertaubat adalah dengan istighfar kepada Allah, sembahyang taubat kepada Allah, untuk memohon ampun kepada Allah, insya-Allah kita akan diterima kita punya taubat. Begitu juga antara keringanan yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu daripada kita seperti Bani Israel contohnya. Kepada Bani Israel mereka hanya dibolehkan untuk sembahyang di tempat ibadah khas yang didirikan oleh mereka. Tak boleh sembahyang di tempat lain. Tetapi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disebutkan oleh Rasulullah, dijadikan bumi ini al-ardu masajida. Bumi ini dijadikan masjid untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana pun boleh sembahyang. Bukan saja bumi, di planet Marikh pun boleh sembahyang, di bulan pun boleh sembahyang. Tetapi kepada Bani Israel hanya dibolehkan sembahyang di tempat-tempat yang tertentu. Begitu juga antara yang Allah berikan keistimewaan, kemudahan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Bani Israel, iaitu dahulu dalam syariat Nabi Musa, bila mana pakaian mereka terkena najis, adalah disuruh untuk potong pakaian itu dan terus dibuang. Yani kalau baju ni terkena najis, tak boleh dibersihkan dengan air. Caranya apa dia? Caranya adalah potong bahagian yang terkena najis, disuruh buang. Itu syariat yang ada dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, syariat Bani Israel. Tetapi kepada kita, subhanallah, yang disuruh kepada kita kalau pakaian kita tu terkena najis, terkena kotor, adalah dengan membasuh pun sudah memadai dengan syarat-syarat yang tertentu untuk menjadikan pakaian kita itu bersih untuk digunakan dalam ibadah-ibadah yang tertentu. Maka ini bahagian daripada keringanan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam ayat yang ke-54 tadi, fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Bertaubatlah kamu kepada Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubah dan juga Maha penyayang. Kebiasaan ayat bila mana Allah sifatkan diri Allah At-Tawwab, yang Maha penerima taubah, akan disertakan dengan di belakangnya Ar-Rahim, Maha penyayang. At-Tawwab, Ar-Rahim. Kebiasaan dalam Al-Quran dia akan ada gandingan antara sifat Allah At-Tawwab dan Ar-Rahim. Kerana apa? Kerana At-Tawwab Maha penerima taubat Allah, Maha penerimanya taubat, iaitu Allah Subhanahu wa taala, adalah kerana sifatnya Ar-Rahim, yakni sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan kepada siapa pun yang Allah nak ampunkan. Jadi nama Allah Ar-Rahim itu adalah nama yang luar biasa dia punya maknanya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab tu bila mana kita nak meminta sesuatu kepada Allah, kita nak mohon ampun kepada Allah,
kita mohon ampun kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ampunkanlah aku ya Allah. Allah beri pengampunan kepada makhluknya, kepada manusia, kerana sifatnya adalah yang Maha Penyayang dan juga yang Maha Pemberi. Pada masa yang sama, Allah juga Tuhan yang bersifat dengan sifat yang Maha Adil. Pada masa yang sama, Allah juga Tuhan yang bersifat dengan sifat Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Aziz, yang perkasa, Maha Adil, Maha Pembalas. Segala-gala sifat-sifat yang tadi itu pun adalah sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana Allah memberikan pengampunan kepada seseorang, Allah memberikan pengampunan dengan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi. Bukan dengan sifatnya Al-Adil, bukan dengan sifatnya Al-Mutakabbir, Al-Aziz. Sebab kalau dengan sifat adilnya Allah, orang yang buat jahat mesti dibalas dengan setimpal. Orang buat maksiat adalah mesti dibalas di hari akhirat dengan balasan-balasan tertentu. Itu baru nama adil. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan sifatnya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim daripada sifatnya Tuhan yang Maha Adil. Kerana apa? Kerana pintu taubah itu, pintu untuk Allah memberikan pengampunan, dibuka seluas-luasnya daripada pintu untuk Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Maka alangkah malangnya kalau manusia tidak pandai ataupun tidak gunakan kesempatan Maha Pemurah dan juga Maha Pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan malaikat yang Allah utuskan kepada kita, yang dijadikan untuk menulis kita punya amalan, nak cerita Maha Penyayangnya Allah. Malaikat Raqib dan Atid. Dikatakan malaikat Raqib dan Atid. Raqib yang mencatat kebaikan dan Atid yang mencatat keburukan dan juga maksiat. Dikatakan malaikat Raqib ini banyak bilangannya, tak terkira. Kepada satu orang manusia, banyak malaikat Raqib dia banyak. Tapi Atid satu orang. Bukan satu orang. Apa pula orang? Satu malaikat lah. Tapi malaikat Raqib banyak Allah bagi. Sebab apa? Allah menyuruh kepada malaikat Raqib supaya bilangannya banyak kepada setiap manusia, supaya akan nanti setiap malaikat tadi akan bantu manusia tersebut untuk memberatkan timbangannya nanti di hari akhirat. Maka Allah utuskan setiap malaikat daripada malaikat yang akan mencatatkan kalau dia itu solat, maka ada malaikat yang menjaga dia punya solat. Tuliskan dia punya solat. Malaikatus solah. Kalau dia berbuat kebaikan dengan qiraatul Quran, maka ada malaikat yang lain. Kalau dia buat kebaikan dengan sedekah, ada malaikat lain yang jaga kalau kerja sedekah yang dibuat oleh seseorang, dia yang akan tulis. Kalau dia dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan berbuat baiknya, dengan apa, semuanya lain-lain. Tapi malaikat yang mencatat keburukan hanya satu orang. Satu orang lagi. Yakni satu malaikat. Sebab apa Allah jadikan macam tu? Supaya nanti untuk meringankan kepada manusia bila mana pertimbangan nanti di hari akhirat. Di mahsyar nanti, bila mana kita punya amalan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraca pertimbangan Al-Mizan, maka malaikat yang akan membawa kebaikan kita itu Allah bantu dengan malaikat yang ramai. Tapi malaikat yang akan membawa kita punya kejahatan hanya satu saja. Menunjukkan betapa Allah berikan peluang kepada kita untuk mudahkan kita masuk syurga Allah. Tapi alangkah malangnya kalau kita ini adalah daripada kalangan orang yang tak pandai gunakan sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga di antara bentuk Maha Penyayangnya Allah, Allah perintahkan kepada malaikat Raqib untuk menulis kebaikan. Dikatakan kalau malaikat Raqib, bila mana seorang daripada kalangan kita berbuat kebaikan, terus dicatat. Tetapi malaikat Atid, bila mana seseorang daripada kalangan manusia berbuat suatu perkara maksiat, malaikat Raqib akan bagi tahu dulu sebelum dicatat oleh Atid. Nanti dulu, jangan tulis dulu. Mana tahu kalau lepas dibuat terus dia bertaubat. Yakni ada gap. Kalau kejahatannya untuk ditulis, diberikan masa sekejap kalau orang tu nak bertaubat. Tapi kalau kebaikan terus ditulis. Supaya apa? Supaya untuk mempermudahkan kita masuk syurga. Maha Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, bila mana kita ini nak minta sesuatu kepada Allah, nak minta pengampunan kepada Allah, Allah memberikan pengampunan adalah kerana sifatnya At-Tawwab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dahulu di zaman Nabi
Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Nak bagi tahu betapa pemurahnya dan juga penyayangnya Allah. Diceritakan dahulu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini diceritakan oleh para ulama tentang fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yakni fadilat membaca dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dahulu di zaman Nabi Isa ibni Maryam alaihi salam, satu hari Nabi Isa, beliau berjalan di tepi suatu kubur. Satu kuburan, dan beliau dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, Nabi Isa AS, beliau nampak kalau orang yang berada di alam barzakh tadi, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Azab yang tak terkira pedihnya. Nabi Isa bila mana nampak azab yang diazab oleh Allah kepada ahli barzakh tadi, lepas tu pun dia balik. Pada malamnya bila mana beliau tidur, beliau bermimpi. Beliau bermimpi, dalam mimpinya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam mimpinya kalau orang yang diazab tadi bagi tahu kepada Nabi Isa AS, beliau berada dalam keadaan yang sangat senang. Ini tadi baru nampak dia diazab. Tapi lepas beberapa hari dalam mimpinya, Allah Ta'ala tunjukkan orang tadi yang sedang diazab oleh Allah, tapi sekarang ni dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berada dalam keadaan yang sangat bahagia. Nabi Isa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa agak-agak rahsia daripada orang tadi? Tadinya dibalas, diazab oleh engkau, tapi sekarang dia itu berada dalam kebahagiaan yang luar biasa." Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Isa, "Ya Isa, seorang daripada kalangan waris daripada si mati tadi, dia mencabar akan pemurahnya aku. Dia mencabar akan penyayangnya aku." Dengan cara macam mana? Seorang daripada kalangan waris, yakni anak kepada si mati tadi, dia sedang membelajar, sedang baca kitab Injil. Kitab Injil, kitab Taurat, Al-Quran, semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab-kitab Allah, begitu juga dengan kitab Zabur, begitu juga dengan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, begitu juga dengan lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Syith. Semua kitab Allah dimulakan dengan ayat yang sama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah bagi tahu kepada Nabi Isa, anak kepada si mati tadi, anak tadi itu sedang mempelajari ayat pertama daripada kitab Injil di hadapan seorang guru dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim beberapa kali diulang. Yakni baru nak belajar ayat pertama daripada kitab Injil, dan dia pun anak tadi tak berniat pun untuk sedekahkan kepada ayahnya yang ada di kubur tadi, baru belajar, baru sebut beberapa kali diulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dia membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tapi ayahnya sedang diazab di kubur. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini seolah-olah berlawanan dengan apa yang sifat yang dimiliki oleh aku. Aku Tuhan yang Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun. Anak tadi baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama aku yang Maha Pemurah dan juga nama Maha Penyayang. Tidak layak bagi aku, kata Allah kepada Nabi Isa, untuk mengazab ayahnya tadi yang diazab di alam kuburnya, maka dosanya diampunkan oleh Allah hanya kerana anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahagian daripada bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang maha luas, terbuka pintu taubatnya dan maha pengampun akan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Juga diceritakan di zaman dahulu, ada seorang yang ketika mana berlaku satu solat jenazah di suatu masjid. Ketika itu masuk satu orang daripada kalangan seorang yang jahil, yang tak tahu macam mana sembahyang jenazah. Dia tak tahu sembahyang jenazah macam mana. Dia tak tahu sembahyang jenazah rakaat pertama nak baca apa, rakaat kedua nak baca apa, rakaat pula dah. Takbir pertama baca apa, takbir kedua baca apa, semuanya dia tak tahu. Orang jahil. Seorang yang bekerja di pasar. Jadi solat jenazah itu pun berlaku. Seorang tadi pun masuk oleh kerana dia datang tadi untuk sembahyang fardu. Kebetulan selepas sembahyang fardu ada sembahyang jenazah,
dia pun ikut sekali sembahyang jenazah. Dalam keadaan dia tak tahu pun apa nak baca, tapi ikut je lah orang ramai sembahyang. Selepas daripada habis selesai, pada malam harinya, salah seorang daripada ahli keluarga si mati tadi bermimpi berjumpa dengan orang fulan yang mati tadi, dan diberitahu kalau di alam barzakhnya beliau berada dalam keadaan yang sangat bahagia dengan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan kepada dia, apa agak-agak rahsia daripada kamu berada dalam keadaan yang bahagia di alam barzakh ni? Maka si mati tadi bagi tahu, aku ini semua dosa aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada doa seorang yang daripada kalangan orang-orang yang sembahyangkan jenazah aku, yang dia itu bukan orang yang tak tahu apa-apa pun, tak tahu baca Quran, tak tahu solat apa semua, tapi dengan doa dia Allah Taala ampunkan aku semua. Semua dosa aku diampunkan. Maka besoknya ahli waris tadi pergi cari siapa agaknya daripada kalangan orang yang datang sembahyang semalam yang diceritakan sifat-sifatnya tadi dalam mimpi. Dicari-cari-cari, akhirnya jumpa di pasar seorang yang jahil, tak tahu ilmu agama, tak tahu sembahyang, tak tahu baca Quran, apa semua tak tahu. Maka ditanyakan, apa yang kau doa semalam dalam sembahyang jenazah sehingga ahli keluarga yang mati tadi itu mendapatkan kurniaan yang besar daripada Allah di alam barzah? Apa yang kamu minta dalam solat kamu? Kamu buat apa dalam solat tadi? Orang tadi bagi tahu, aku tak baca apa-apa pun dan aku tak tahu pun nak baca apa dalam sembahyang jenazah. Yang aku buat pada takbir yang pertama, Allahu Akbar, aku berdoa kepada Allah. Takbir yang kedua, aku berdoa juga kepada Allah. Begitu takbir yang ketiga, begitu takbir yang keempat, keempat-empat takbir, aku berdoa kepada Allah. Apa yang kau doakan? Aku cakap pada Allah, aku ni nak doa pun tak reti. Nak doa pun tak reti. Maka aku kata kepada Allah, Ya Allah, dalam aku punya sembahyang jenazah ni aku kata, Ya Allah, ini orang yang mati ni, kalau dia adalah tetamunya aku akan sembelihkan untuk dia 1 ekor kambing untuk berikan hidangan supaya dia itu puas kalau dia itu adalah tetamunya aku. Tapi ini tetamunya engkau, Ya Allah, pandai-pandailah engkau bagi apa yang patut kepada dia. Yani, mencabar akan pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah ini tetamu aku, kata dia, aku akan bagi yang paling special, tapi ini tetamu engkau. Kalau aku boleh bagi special macam tu, engkau macam mana nak bagi itu, pandai-pandai engkau lah ya Allah. Maka doa daripada seorang tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh kerana mencabar akan pemurahnya Allah. Mencabar akan penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu akan dapat tempias daripada rahmat Allah. Sifat Ar-Rahim adalah milik umat Islam, orang-orang beriman. Adapun Ar-Rahman adalah milik semua. Allah boleh bagi kepada siapa pun dengan sifatnya Ar-Rahman. Tapi dengan sifat Ar-Rahim, hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh yang demikian, jangan merasa berat untuk kita istighfar kepada Allah. Jangan merasa berat untuk kita percepatkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwat tawwabur rahim. Ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu. Yakni Bani Israel bagi tahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami takkan sesama sekali beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sehingga kami melihat Allah dengan terang, dengan nyata. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kerana itu kamu disambar dengan api sedangkan kamu menyaksikannya. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ni Allah ceritakan tentang bagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, syarat untuk kami beriman kepada engkau ya Musa adalah suruh Tuhan kamu memperlihatkan zatnya kepada kami. Tak suruh beriman kepada Allah, mana Allah tak nampak pun? Ini soalan Bani Israel.
Di zaman kita sekarang, ada juga orang yang tanya di mana Allah. Ingat, itu soalan Bani Israel yang pernah dilaknat oleh Allah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la tas'al aina liman ayyana al-aina. Jangan kamu bertanya di mana kepada yang menjadikan di mana itu. Yang menjadikan di mana itu Allah. Bila mana kita tanya di mana, maka jawapannya mesti tempat. Maka yang menjadikan tempat itu Allah. Maha suci Allah daripada bertempat, kerana tempat itu makhluknya Allah. Bukankah qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Bagaimana Allah akan berhajat kepada makhluk, berhajat kepada tempat, kalau tempat itu Allah yang jadikan. Guru kami Sayyidina Habib Umar, bila mana ditanyakan tentang soalan di mana Allah, maka dia jawab, subhanallah, rupa-rupanya engkau dah lama beriman, engkau tak jumpa, engkau hilang Tuhan kau daripada hati kau sampai nak tanya di mana Tuhan kau. Yakni adakah Tuhan kau tu dah hilang daripada hati kau sampai kau nak cari kat mana Tuhan, kat mana Tuhan? Jadi yang namanya Tuhan yang maha berdiri dengan zatnya sendiri, itu adalah yang tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada masa, tidak berhajat kepada sudut. Bani Israel bertanyakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada kamu sehingga kami nampak Allah secara terang, secara jelas, nampak depan mata. Soalan ini, permintaan ini ditanya oleh Bani Israel kepada Nabi Musa selepas daripada peristiwa yang tadi tu. Peristiwa mereka tu berbunuh-bunuhan apa semua. Kemudian Nabi Musa alaihi salam membawa kitab Taurah. Yang selepas daripada 40 hari betapa Allah Ta'ala berikan kitab Taurah kepada Nabi Musa, beliau membawa kitab Taurah, lembaran-lembaran Taurat untuk disampaikan kepada Bani Israel. Ketika itu Israel bagi tahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, macam mana kami nak percaya ini adalah kitab Allah? Suruh Allah Ta'ala tu sendiri, yakni face to face dengan Allah. Biar Allah bagi tahu ini adalah Taurat, baru kami beriman. Kita sambung insya-Allah sikit lagi lepas ni. Allah. Setelah daripada Nabi Musa alaihi salam sampaikan risalah kitab Taurah kepada Bani Israel, maka mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, macam mana kami nak beriman dengan kitab Taurat yang kau kata dapat daripada Allah? Suruh Allah Ta'ala face to face dengan kami. Arinallaha jahra, hatta narallaha jahra. Supaya kami dapat lihat Allah secara jahratan, secara terang, face to face. Supaya Allah Ta'ala bagi tahu kepada kami, ini adalah kitab Taurat yang aku berikan kepada Musa, baru kami akan beriman kepada engkau, ya Musa. Oleh kerana mereka bertanya untuk melihat suatu perkara yang bukan Allah berikan kepada semua orang, maka Allah turunkan azab kepada mereka ketika itu. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ataupun menghantar, dikatakan menghantar sa'iqah, maknanya adalah api yang menyebabkan mereka tu, ataupun petir yang menyebabkan mereka tu mati masa tu. Orang-orang yang bertanya begitu kepada Nabi Musa mati. Kemudian ayat yang seterusnya, summa ba'asnakum, kemudian Allah hidupkan balik mereka, Allah bangkitkan balik mereka, min ba'di mautikum, setelah daripada mereka meninggal, setelah daripada mereka mati tadi, la'allakum tashkurun. Soalan yang mereka tanya kepada Nabi Musa tadi supaya untuk melihat Allah, ada beberapa perkara yang boleh kita kongsikan. Pertama, apakah perbincangan para ulama tentang ru'yatullah ataupun melihat Allah? Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan melihat Allah adalah suatu perkara yang bukan mustahil. Tetapi Allah tidak pernah memperlihatkan zatnya ke dia sebelum kiamat kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ada dalam satu ayat Quran yang lain, Nabi Musa tanya kepada Allah, arinallaha jahara, ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, arini, tunjukkan zat kamu kepada aku, anzur ilaik,
supaya aku boleh lihat engkau ya Allah. Ini berlaku ketika Nabi Musa betapa di Gunung Tur Sina, di atas Gunung Tur Sina. Beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, arini, tunjukkan zat engkau kepada aku supaya aku boleh lihat engkau. Apa kata Allah? Walakin lantarani ya Musa. Tetapi ya Musa, engkau sama sekali takkan boleh melihat aku. Ulama bincang, apa maksud Allah, jawapan Allah, engkau takkan boleh melihat aku ya Musa? Mustahil kepada seorang Nabi dan juga seorang Rasul Ulul Azmi kepada Nabi seperti Nabi Musa untuk bertanyakan kepada Allah akan suatu soalan yang mustahil. Yani, sebagai seorang Rasul, mustahil Nabi Musa akan bertanyakan sesuatu permintaan soalan yang kalau soalan itu akan mengundang kepada kemarahan Allah ataupun perkara itu adalah perkara yang mustahil. Maka, melihat Allah yang diminta oleh Nabi Musa bukan mustahil. Cuba kita lihat apa yang diminta oleh Nabi Musa. Nabi Musa tak kata macam mana Bani Israel arinallah narallah jahra. Kami nak melihat Allah secara terang. Tak, bukan macam tu Nabi Musa minta. Tapi Nabi Musa minta apa? Rabbi arini, ya Allah ya Tuhanku, arini, lihatkanlah zat engkau kepada aku. Bukan Nabi Musa kata, ya Allah aku nak lihat engkau. Beza kan? Ya Allah aku nak lihat engkau. Dengan satu lagi, ya Allah, lihatkanlah zat engkau kepada aku. Jadi soalan Nabi Musa, kalau maksudnya ialah, kalau Allah Ta'ala mengizinkan, kalau Allah Ta'ala mahu, maka Allah Ta'ala boleh saja memperlihatkan zatnya kepada Nabi Musa dengan cara yang tersendiri yang hanya Allah saja yang tahu macam mana caranya. Tapi, Allah Ta'ala tak memperlihatkan zatnya kepada Nabi Musa sebab oleh kerana melihat Allah itu adalah satu anugerah khas yang Allah simpan untuk ahli syurga nanti. Oleh yang demikian, ketika hidup, tidak pernah Allah memperlihatkan zatnya kepada seorang pun kecuali kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sahaja satu-satu makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat ataupun diperlihatkan zat Allah kepada Rasulullah, dan kepada orang yang lain, hatta kepada rasul-rasul pun Allah tidak memperlihatkan zatnya supaya disimpan nikmat yang maha agung tadi di syurga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman menceritakan tentang nikmat syurga. Allah kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin, kata Allah, wajah-wajah pada hari itu, yakni di syurga nanti, nadhirah, bercahaya wajah-wajah manusia di syurga, ila rabbiha nazirah, dengan keadaan mereka ahli syurga melihat kepada Tuhan mereka. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kalau melihat Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian daripada nikmat syurga yang paling tinggi, yang paling besar adalah melihat Allah. Oleh yang demikian Allah simpankan nikmat tersebut untuk diperlihatkan di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada kita zatnya yang maha agung nanti, yang merupakan salah satu nikmat syurga yang paling terbesar itu. Kemudian ayat seterusnya Allah Taala menyebutkan wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam ayat ini pertama sekali Allah ceritakan macam mana satu lagi kurniaan yang besar yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, kami berikan kepada mereka, kata Allah, Bani Israel, al-ghamam, naungan awan. Antara nikmat yang Allah bagi kepada Bani Israel, bila mana mereka berjalan pada waktu siang supaya tak kena panas matahari, mereka akan dipayungi oleh awan sepanjang perjalanan mereka. Subhanallah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu al-man dan as-salwa.
Apa itu manna wa salwa? Ada perbincangan yang panjang di kalangan para ulama tafsir bila mana mereka bincang apa itu manna wa salwa. Beberapa pendapat menyebutkan al-man itu adalah minuman, as-salwa makanan. Man, minuman yang macam madu. As-salwa dikatakan sebahagian daripada ahli tafsir adalah makanan yang berbentuk burung. Wallah alam macam mana bentuknya. Walhasil bukan kita nak terlalu bincangkan apa itu al-man wa salwa, tapi yang nak dibincangkan di situ adalah itu Allah yang Allah turunkan daripada syurga kepada Bani Israel. Manna wa salwa. Dua nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat ni, naungan awan. Yang kedua makanan daripada syurga. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum, dan makanlah daripada rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, wa ma zalamuna, dan mereka itu tidak menganiaya kami. Allah sebutkan dalam ayat ni, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, thayyibat. Bani Israel, mereka pernah mengharamkan kepada diri mereka sendiri beberapa jenis makanan. Oleh kerana mereka ingkar kepada perintah Allah, maka Allah pun haramkan kepada mereka beberapa jenis makanan. Antara yang diharamkan kepada Bani Israel adalah makan haiwan yang berkuku. Itu diharamkan kepada Bani Israel. Begitu juga haiwan yang berkukulah antaranya. Maknanya apa? Ayam tak boleh makan. Kambing ada kuku kan? Kambing juga tak boleh makan. Sebab mereka memperolokkan suruhan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala haramkan kepada mereka beberapa makanan, dan tidak pernah diharamkan begitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan suruhan Allah ini supaya makan daripada benda-benda yang baik adalah sangat penting, kerana di antara sebab doa seseorang tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana ada bahagian daripada makanan yang tidak halal, yang tidak baik, ada daripada darah dagingnya, maka itu akan menjadi penyebab kepada doa itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang imam, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, namanya Al-Imam Haramain Al-Juwaini. Al-Imam Abdul Malik Haramain Al-Juwaini, seorang alim ulama yang luar biasa ilmunya dan sangat wara', sangat zuhud, sangat menjaga kepada soal makanan. Satu hari Al-Imam Al-Haramain dalam pengajiannya tersasul cakap. Ini macam seolah-olah macam terlupa nak bercakap ataupun tersalah cakap. Dan dia dikenali dengan seorang yang alim, yang wara', yang tak salah kalau bercakap tadi tu. Maka bila mana tersalah cakap, maka dia bagi tahu kepada anak-anak muridnya, ini adalah kerana makanan yang pernah aku makan ketika aku bayi dulu. Diceritakan oleh Imam Haramain, apa yang dimakan dulu? Diceritakan dahulu, ayah aku bagi tahu masa aku masih lagi baby, ibu aku tak ada masa tu, dan ayah aku ni adalah seorang yang sangat menjaga kepada makanan dan juga apa pun yang diberikan kepada aku. Satu hari aku punya pembantu rumah ataupun pembantu rumah ayah aku, bila mana aku berada dalam buaian dalam keadaan menangis, ayah aku tak ada masa tu, amah tadi ataupun pembantu rumah tadi, dia bawa aku, dan sebab aku menangis masa tu, dia bawa aku untuk disusukan oleh jiran ataupun orang yang di luar rumah. Bukanlah dibawa kepada orang yang tak baik, tapi dibawa untuk disusukan kepada orang lain. Bila mana ayah aku balik, diberitahu oleh amah tadi tu aku disusukan oleh seorang di luar sana, bukan susu daripada ibu aku. Kata Imamul Haramain, ayah aku dia terbalikkan aku, kaki ke atas, kepala kat bawah, dan dicocok mulut aku supaya keluar balik, muntahkan balik susu tu. Sebab apa? Sebab ayahnya tak tahu kalau susu yang diberikan tadi tu daripada orang yang confirm kalau dia itu tidak ada sedikit pun daripada bahagian makanan ataupun minuman ataupun apa-apa harta yang syubha ataupun haram. Maka daripada susu yang telah aku muntahkan hari itu, mestilah ada terlekat sikit. Jadi tersasulnya aku bercakap hari ini mungkin sebab ada bahaki daripada susu-susu yang tak berjaya aku keluarkan dulu. Subhanallah. Macam mana mereka jaga kepada soal makan dan juga minum, kerana itu adalah bahagian daripada perkara yang akan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Insya-Allah kita akan sambung pada
ayat yang lain, cerita yang lain pada pertemuan akan datang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amali la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.